ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tajuk kedua dalam asas pengurusan, iaitu perancangan. Perancangan boleh ditakrif sebagai proses menentukan visi, misi dan matlamat dan membentuk tindakan yang diambil untuk mencapai matlamat tersebut. Kedua, satu proses di mana pengurus menentukan matlamat yang ingin dicapai dan menentukan tindakan yang paling sesuai diambil di semua peringkat organisasi. Ketiga, proses di mana pengurus menentukan matlamat yang ingin dicapai dan menentukan tindakan yang paling sesuai untuk diambil di semua peringkat organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. Dan keempat, aktiviti yang berorientasikan masa depan, iaitu apa yang hendak diperoleh pada masa hadapan dengan mula melaksanakan programnya sekarang. Poin 2, menerangkan perancangan. Perancangan pertama menyediakan hala tuju atau menentukan matlamat atau fokus. Organisasi perlu membuat analisis peluang, cabaran, ancaman, kekuatan, kelemahan untuk menentukan matlamat, atau yang ini kita panggil analisis SWOT, ya. Membantu pengurus menentukan matlamat kumpulan kerja dan membangunkan strategi yang menyeluruh bagi mencapai matlamat. Pengurus juga perlu mengagih dan menggunakan sumber dengan lebih efektif dan efisien, membantu mengenal pasti operasi yang diperlukan serta bagaimana ia mempengaruhi organisasi. Perancangan kedua menyelaras sumber, iaitu mengenal pasti, mengagih dan menggunakan sumber secara cekap dan berkesan antara jabatan atau unit perniagaan, mengurangkan pembaziran
mengadakan sumber berganda. Yang ketiga, ukuran prestasi atau pencapaian. Dalam matlamat ini akan menjadi rancangan, ada matlamat atau objektif yang ingin dicapai, objektif atau garis penamat. Perancangan membolehkan penetapan tanda aras yang hendak dicapai. Tanda aras adalah satu proses mencari ciri-ciri produk perkhidmatan atau proses yang terbaik berbanding pesaing sebagai satu standard atau piawai untuk meningkatkan prestasi organisasi. Yang keempat, tindakan penambahbaikan, iaitu hasil sebenar yang dicapai akan dibanding dengan gol. Kekurangan akan ditambah baik. Yang kelima, panduan membuat keputusan, iaitu dalam rancangan ada garis panduan tentang apa matlamat dan bagaimana mencapainya. Garis panduan ini akan menjadi panduan kepada membuat keputusan, khususnya berkait dengan pengagihan sumber. Yang keenam, memahami persekitaran perniagaan membentuk strategi perniagaan, iaitu pengurus dapat mengenal pasti peluang dan masalah atau ancaman yang dihadapi oleh perniagaan pada masa sekarang dan pada masa hadapan. Penyesuaian boleh dilakukan dengan segera, memastikan operasi organisasi berjalan lancar untuk menjimatkan kos, mengurangkan pembaziran dan risiko. Ketujuh, sebagai alat kawalan supaya penyelewengan atau kesilapan dapat dielakkan. Ini dilakukan dengan perancangan satu sistem kawalan dapat diwujudkan. Pengurus dapat memastikan pencapaian organisasi selaras dengan perancangan. Tindakan pembetulan dapat dilakukan dari masa ke semasa. Seterusnya, 2.3 menjelaskan proses perancangan. Dalam proses perancangan, kita ada 5 langkah, iaitu yang pertama, menetapkan matlamat. Yang kedua, menganalisis persekitaran. Yang ketiga, menetapkan tindakan alternatif. Yang keempat, menilai alternatif. Dan yang kelima, memilih tindakan alternatif. Menetapkan matlamat. Matlamat adalah elemen penting dalam perancangan. Setiap rancangan yang dibentuk adalah untuk mencapai matlamat. Proses perancangan bermula dengan penetapan matlamat umum dan menyeluruh bagi seluruh organisasi. Daripada matlamat umum ini, setiap cawangan atau jabatan atau unit dalam organisasi akan dibentuk. Seterusnya akan membangunkan rancangan tindakan. Seterusnya, menganalisis persekitaran menjadi dasar kepada rancangan tindakan. Hal ini bermaksud
Pengurus perlu memantau persekitaran luaran dan dalaman organisasi berdasarkan maklumat yang didapati. Persekitaran luaran ialah elemen-elemen luar yang mempengaruhi perjalanan organisasi seperti undang-undang, ekonomi, politik, keadaan industri dan sikap pengguna. Persekitaran dalaman ialah elemen dalam organisasi sumber manusia, sumber keuangan dan teknologi. Pengurus menganalisis persekitaran dengan melihat apa yang sedang berlaku dan seterusnya meramal apa yang akan berlaku sama ada dalam atau luar organisasi. Menetapkan tindakan alternatif. Pengurus perlulah menentukan lebih daripada satu cara untuk mencapai sesuatu maklumat yang telah ditetapkan. Penetapan tindakan alternatif ini pada dasarnya merupakan satu aktiviti pembuatan keputusan. Untuk membantu pengurus membentuk beberapa tindakan alternatif, mereka boleh menggunakan pelbagai teknik. Menilai alternatif. Untuk membuat keputusan yang dapat membantu mencapai matlamat yang telah ditetapkan, pengurus hendaklah menilai semua tindakan alternatif yang telah dibentuk. Penilaian perlu dibuat dengan melihat kekuatan dan kelemahan setiap tindakan alternatif dan bagaimana setiap alternatif ini dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Yang terakhir, memilih tindakan alternatif. Setiap penilaian ke atas setiap alternatif dibuat dengan teliti. Tugas pengurus seterusnya adalah untuk memilih alternatif terbaik yang dapat membantu mencapai matlamat organisasi. Alternatif yang telah dipilih hendaklah dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. Alternatif tersebut dapat dilaksanakan melalui pengagihan tugas dan sumber, iaitu fungsi pengorganisasian. Dua poin 4, mengenal pasti jenis-jenis perancangan. Setiap perancangan mempunyai hubung kait secara langsung dengan peringkat perancangan, tahap perancangan, jangka masa perancangan dan kegunaan setiap perancangan di dalam organisasi. Yang pertama, perancangan jangka panjang yang dipanggil perancangan strategik. Apa itu rancangan strategik? Ia adalah satu rancangan umum yang komprehensif atau menyeluruh yang menerangkan rancangan menyeluruh untuk mencapai misi dan matlamat. Perancangan menyeluruh bagi mencapai matlamat organisasi melibatkan proses pembuatan keputusan berkenaan matlamat jangka panjang organisasi, tempoh masa melebihi 3 tahun, dilakukan oleh pengurus peringkat atasan, risiko yang tinggi kerana melibatkan perancangan keseluruhan, memerlukan kemahiran konseptual yang tinggi. Pengurusan atasan melakukan perancangan strategik. Pengurus perlu memantau persekitaran dalaman dan luaran seperti ekonomi, teknologi, kebudayaan, pelanggan, pekerja, pesaing dan sebagainya. Perancangan seterusnya adalah perancangan taktikal, iaitu
perancangan jangka sederhana. Perancangan taktikal. Satu pelan operasi yang spesifik yang memperincikan bagaimana, bila dan di mana sesuatu strategi itu akan dilaksanakan. Perancangan yang direka bentuk bagi melaksanakan perancangan strategik. Perancangan taktikal dijalankan mengikut strategi yang dibentuk, diterjemahkan daripada perancangan jangka panjang oleh pengurus peringkat pertengahan. Tempoh lebih singkat berbanding perancangan strategik iaitu antara 1 hingga 3 tahun. Perancangan taktikal juga dikenali sebagai perancangan fungsian yang meliputi perancangan sesuatu jabatan seperti perancangan pemasaran, perancangan keuangan, perancangan sumber manusia dan lain-lain. Pengurus pertengahan menyediakan perancangan taktikal. Yang keempat, perancangan operasi, iaitu perancangan jangka pendek. Perancangan jangka pendek ialah perancangan terperinci yang dilakukan oleh pengurus peringkat bawahan. Jangka masa pendek kurang daripada 1 tahun, penekanan pada tugas-tugas rutin dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya kerja harian, mingguan, bulanan. Berkaitan aktiviti pengeluaran, pengurus bawahan akan menyediakan perancangan operasian. Perancangan yang dibuat perlu selaras dengan perancangan yang dibuat oleh pengurus peringkat atasan dan pertengahan. Seterusnya, perancangan kontingensi. Perancangan kontingensi disediakan bertujuan menghalang atau mengurangkan perkara-perkara yang boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan perancangan strategik, taktikal dan operasi. Halangan-halangan ini merupakan penyebab-penyebab yang dijangka berdasarkan kajian dan pemerhatian yang dibuat atau daripada pengalaman masa lalu. Pelan kontingensi akan dapat menyelesaikan masalah kepada isu yang serius atau kritikal yang boleh memberi kesan negatif kepada pencapaian objektif aktiviti atau program yang sedang dijalankan. Pelan kontingensi boleh disediakan untuk semua peringkat sama ada di peringkat perancangan strategik, pelan taktikal atau pelan operasi. Everything changes.